خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibah mubarakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi, para pelajar sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian tajwid Al-Quran kita. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung pada muka surat 256. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab masing-masing, muka surat 256. Hukum isti'azah, insyaAllah. Baik, seperti biasa, sebelum saya meneruskan lagi pengajian tajwid kita pada pagi ini, saya mohon respon di ruang komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak, dan nyatakan lokasi anda. Kita mulakan dulu pertemuan, kita akan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. Pada pagi ini insya-Allah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia-Nya yang telah memberikan kepada kita masa dan peluang untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian tajwid kita yang terakhir minggu lepas
sebelah petang saya tidak dapat meneruskan kerana ada urusan jenazah. Adapun pada hari ini alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian tajwid kita, insya-Allah. Saya mengharapkan kepada para jemaah mudah-mudahan bersama-sama dengan kalian semua ada kitab. Kalau yang tak ada kitab, yang berminat dan berhajat ingin mendapatkan kitab tersebut boleh dapatkan dengan mesej personal pada saya di talian nombor 019 3079 306. Okey, saya sharekan nombor saya di bawah tu, boleh PM saya send mesej. Dan juga harga kitab ni ialah ini dia kitab dia. Ini dia kitab dia. Okey, kitab tajwid Al-Quran. Ini jilid yang kedua. Dia jilid pertama. Dia ada 2 jilid. Kalau kita beli 1 jilid sahaja, sekarang kita gunakan jilid yang pertama. Harga 1 jilid ialah RM80. Kalau kita beli 2 jilid, RM145. Ada sedikit diskaun ya. Okey. Boleh mesej saya. Baik. Bagaimana semua? Ada respon apa-apa tak? Suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Setakat ni saya tak nampak lagi ada apa-apa respon. Tapi yang bersama-sama dengan saya pada pagi ni ada 11 orang yang turut serta belajar tajwid, insya-Allah. Masih lagi tidak ada apa-apa respon. Sila tekan button like, button love sebagai tanda sokongan dan sebagai tanda kasih kita terhadap Al-Quran, dan menekan button share untuk berkongsi siaran kita dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Baik, saya sharekan saya punya kitab tajwid saya sekejap, insya-Allah. Okey, itu dia. Mungkin antara nampak dan tak nampak, mudah-mudahan jelaslah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Semua bersedia? Kita masuk hukum isti'azah. Muka surat 256. Okey. Setakat ni tak ada apa-apa lagi respon di ruang komen. Boleh komen di ruang komen ataupun tak boleh. Baik, hukum isti'azah. Apakah makna isti'azah? Isti'azah pada bahasa iaitu berlindung. Pada istilah, lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat, yang direjam. Isti'azah juga dikenali sebagai ta'awuz. Jadi maknanya kalau kita pergi ke belajar dengan mana-mana guru, kan guru kita bagi tahu si fulan, contoh kata Minah, tolong baca ta'awuz. Kita jangan confuse pula apa dia ta'awuz. Jadi selepas kita belajar ni kita tahu apakah dia lafaz ta'awuz. Lafaz ta'awuz itu ialah lafaz mohon perlindungan daripada Allah. Kita mohon lindung kepada Allah daripada apa? Daripada gangguan syaitan. Sebab kita tahu syaitan ni kerja dia nak mengacau, mengganggu, merosakkan, menyesatkan manusia ini. Tambah-tambah apabila kita nak mula belajar ataupun mula-mula kita nak mengaji ataupun kita nak melaksanakan ketaatan dan ibadah, maka waktu tu syaitan iblis dia akan mula mengganggu kita. Selamat datang Fazli Muhammad Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, jelas Okey. Jadi sebab tu ketika kita ingin melakukan ketaatan, terutamanya membaca Al-Quran, maka dianjurkan. Sebab tu Nabi bagi galakan kepada kita untuk kita melafazkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dia. Okey. Jadi ulama sepakat pada mengatakan bahawa isti'azah bukan daripada ayat Al-Quran. Maknanya keseluruhan ulama bersepakat bahawa lafaz ta'awuz itu, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu, dia bukanlah daripada ayat Quran. Bukan daripada ayat Quran. Namun begitu, membaca isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran adalah satu amalan yang sangat dituntut atas setiap pembaca Al-Quran. Walaupun ianya bukan daripada ayat Al-Quran, tetapi melafazkan ta'awuz itu adalah sesuatu yang sangat dituntut. Sangat dituntut kepada orang yang nak memulakan membaca Al-Quran. Kerana terhimpun padanya perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Sebab bila kita melafazkan lafaz ta'awuz itu, maka kita telah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan perlindungan kepada kita daripada apa? Daripada gangguan syaitan. Okey? Dalil-dalil tuntutan membaca isti'azah adalah seperti berikut. Apakah dia?
orang kata hujah ataupun dalil yang menuntut untuk kita membaca ta'awuz itu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi bila kita nak memula membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Minta tolong Allah. Ya Allah, tolong aku, jaga aku, lindungi aku daripada apa? Daripada ni, gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk ini. Okey. Diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, hadis yang panjang, maksudnya saya terus baca terjemahan dia. Aku telah membaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata, a'udzu billahi samii'il alim. Maka berkatalah beliau, katakanlah wahai anak ummi Abdu, iaitu Ibnu Mas'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beginilah Jibril membacakannya padaku dari qalam. Maknanya Nabi bagi tahu kepada Ibnu Mas'ud bahawa bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata-katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah sebenarnya yang dibacakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selamat datang Siti Hajar Muhammad Nazir, Anizah Omar, Nur Hayati Kamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Siapa yang ada kitab tajwid boleh buka kitab muka surat 256. Kita masuk pada hukum isti'azah. Jadi sebab tu kita kena baca lafaz ta'awuz ini. Okey, saya teruskan. Para ulama berselisih pendapat mengenai tahap tuntutan membaca isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran. Pandangan mereka terbahagi kepada 3 pendapat. Ini pendapat di kalangan para ulama mengenai tuntutan membaca isti'azah itu. Tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kebanyakan ulama mengatakan hukum dia ialah sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut-tuntut untuk kita memulakan membaca Al-Quran dengan lafaz ta'awuz itu. Okey? Jelas ke jalan semua? Boleh pergi setakat ni? Okey. Itu yang pertama. Maknanya hukumnya sunat muakkad. Ni kebanyakan ulama kata bacaan tu sunat muakkad. Pendapat yang kedua iaitu setengah di pandangan ulama yang lain pula mengatakan, contohnya antara mereka tu ialah Atha, Sufyan As-Sauri dan Daud Az-Zahiri. Mereka serta pengikutnya mengatakan hukum melafazkan ta'awuz itu wajib. Sampai tahap wajib. Maknanya ada pandangan sampai kata wajib baca. Sebelum baca Quran, baca dulu ta'awuz itu. Sebab ianya terkandung dalam perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri kata, فَإِذَا قَرَأْتَ Quran tadi yang kita baca tadi. Apabila kamu nak baca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sampai macam tu. Maknanya hukum dia wajib. Pendapat yang ketiga, iaitu Ibnu Sirin mengatakan wajib membaca isti'azah untuk sekali seumur hidup. Kalaulah dia kata penyegan sangat, malah sangat, sekurang-kurangnya seumur hidup, sepanjang kau hidup tu pernah sekali kau baca a'udzubillah pun dah okey dah. Tapi itu pandangan Ibnu Sirin lah. Pandangan yang lain tu yang mungkin kita pegang lebih rajih dan kuat, iaitu katanya wajib ataupun sampai tahap sunat muakkad. Melafazkan lafaz ta'awuz itu. Baik, kata Imam Ibnul Jazari dan disunatkan isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran, dan kata setengah daripada mereka wajib. Berkata Syekh Ibrahim As-Samannudi, dan sunat itulah yang masyhur pada tuntutan isti'azah. Sebab kebanyakan di kalangan para ulama menyatakan bahawa membaca lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kebanyakan di kalangan ulama menyatakan bahawa hukumnya sunat. Perhatian. Okey. Apabila seseorang memutuskan bacaannya dengan sebab darurat seperti menguap, terbersin,
terbatuk dan sebagainya atau perkara yang berhubung dengan qiraat, maka tidak perlu dia mengulangi isti'azah. Adapun sebaliknya, walaupun menjawab salam, maka hendaklah dia mengulangi isti'azah. Ini kalau ni pendapat ketika mana kita memutuskan, kita berhenti pada ketika mana kita membaca Quran. Contohlah kita dah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia terbatuk ataupun terbesin ataupun terenguap. Maka ketika mana dia menyambung bacaan, maka tidaklah dituntut untuk dia mengulangi lafaz isti'azah itu. Tak payah dah ulang balik. Adapun sebaliknya, walaupun menjawab salam, maka hendaklah dia mengulangi isti'azah. Tapi dalam perkara lain, ini maknanya yang ter ni semuanya boleh. Boleh apa? Boleh tidak membaca isti'azah. Tapi kalau dalam keadaan lain, contoh kita tengah baca Quran, la a'budu ma ta'budun, tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita pun, Waalaikumsalam. Sekejap ya, tengah baca Quran sekejap lagi. Seminit. Kita pun dituntut untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dituntut mengulangi balik lafaz ta'awuz itu. Sampai macam tu sekali tuntutan membaca lafaz isti'azah ini. Baik. Yang keempat, ulama mengatakan bahawa harus menambah ataupun mengulangi lafaz isti'azah. Berkata Imam Asy-Syatibi surat 258. Dan sekiranya kamu menambah lafaz bagi Tuhanmu sebagai mensucikannya, maka tidaklah kamu dianggap orang yang jahil. Maknanya boleh kalau kita nak menambah lafaz ta'awuz itu dengan kalimah-kalimah yang lain. Nanti kita akan cerita apakah dia bentuk-bentuk lafaz ta'awuz selain daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkatalah Syekh Ibrahim As-Samannudi, dan jika kamu menambah atau mengurang ataupun mengubah lafaz, maka janganlah kamu lari menyimpang dari tujuan akan apa yang dihasilkan. Kalau kita nak tambah ke, kita nak kurang ke, kan, lafaz ta'awuz itu jangan sampai kita keluar daripada niat dan tujuan kita melafazkan lafaz itu, iaitu kita minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan-gangguan syaitan itu. Maka dengan ini terhasillah banyak lafaz-lafaz isti'azah sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab yang mu'tabar, antaranya seperti berikut, iaitu lafaz yang diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah lafaz yang masyhur, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini lafaz yang masyhur yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta digemari oleh segolongan ulama salaf. Ini yang lafaz ni pula memang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diminati. Ada segolongan-golongan ulama salaf suka lafaz ini. Apa dia? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung diri dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang dirajam. Maknanya tujuan dia tetap sama, iaitu kita minta dengan Allah daripada gangguan-gangguan syaitan. Minta perlindungan dengan Allah. Okey? Cuma tambah as-sami' dengan al-alim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Jadi lafaz itu juga boleh. Kalau kita nak mulakan bacaan Quran, contoh a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Maksudnya boleh. Okey, jelas ke jelas semua? Okey, selamat datang semua. Nur Aziz Tarifin, Farah Illani, Siti Mahawa Ismail, Nur Hayati Kamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya selalu dengar ada yang mulakan dengan ta'awuz tanpa bismillah bila membaca Al-Quran dari pertengahan ayat. Adakah ini salah satu kaedah? Ya Ustaz, jazakallahu khair atas kesudian Ustaz. Baik, saya akan jawab ni apabila masuk bab dia. Dia ada bab dia, bab membaca bismillah. Sekarang ni kita bab ta'awuz dulu.
Okey, bab ta'awuz dulu. InsyaAllah kita akan sampai. Baik, teruskan. Yang ketiga, lafaz yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? A'udzu bi'afwillahil azim min azabihil alim wa min hamazatis syayatin innahu huwas samiul alim. Ini antara lafaz yang dibaca juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang juga, yang ni pun saya tak berapa nak hafal sangat, tapi maknanya boleh. A'udzu bi'afwillah. Maksudnya aku berlindung diri dengan keampunan Allah. Kita minta dengan keampunan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Yang mana Allah itu maha agung daripada azabnya yang amat pedih dan daripada segala tipu daya syaitan. Kita mohon dengan rahmat Allah, dengan keampunan Allah, supaya Allah lindung kita daripada azabnya yang sangat pedih, dan juga kita melindung dengan Allah daripada tipu daya syaitan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu juga lafaz yang boleh dibacakan. Kemudian itu lafaz yang ketiga. Lafaz yang keempat yang diambil daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini yang dilafazkan oleh Abu Bakar. Apa dia? A'udzu billahil wahidil majid min kulli aduwwin wa hasid wa min kulli syaitanin marid innahu huwas samiul alim. Ini antara lafaz-lafaz ataupun bacaan-bacaan yang digunakan dan diamalkan oleh setengah peruqyah, pejampi-pejampi ataupun perawat-perawat Islam. Ini antara bacaan-bacaan ta'awuz yang dibacakan kepada mereka-mereka yang mengalami gangguan-gangguan hasid, orang-orang yang melakukan kedengkian. Apa maksudnya? Aku berlindung diri dengan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mulia daripada setiap musuh dan setiap orang yang berhasad dengki, serta daripada setiap syaitan yang derhaka. Sesungguhnya dialah iaitu Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu lafaz yang keberapa? Yang keempat, lafaz yang dibacakan oleh Abu Bakar. Boleh tak? Jawapannya boleh, sebab kita masih lagi tujuan kita minta dengan Allah. Daripada apa? Daripada orang yang hasad, daripada tipu daya syaitan, dan sebagainya. Baik. Yang lafaz yang kelima yang diambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Apa bacaan dia? A'udzu billahil mu'in minasyaitanil la'in ila yaumiddin. Aku berlindung diri dengan Allah. Maksudnya tetap tujuan dia kita minta berlindung dengan Allah. Allah sahajalah yang boleh melindungi kita, menjaga kita daripada apa? Allah yang memberi pertolongan daripada syaitan yang dilaknat hinggalah ke hari kiamat. Itu lafaz Sayyidina Umar. Lafaz ta'awuz yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Boleh ke? Boleh. Takkanlah Umar ni dia nak buat benda yang khurafat, benda-benda bid'ah. Okey. Boleh ke? Boleh semua? Itu lafaz Sayyidina Umar. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, lafaz yang diambil daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. A'udzu billahi minasyaitani wal kufri wat tughyan wa huwal mun'imul musta'an. Aku berlindung diri dengan Allah daripada syaitan dan kekufuran serta taghut, dan dialah Tuhan yang maha memberi nikmat lagi maha memberi pertolongan. Ini lafaz-lafaz. Ada lafaz yang Jibril ajar kepada Nabi. Ada lafaz yang Nabi baca. Ada lafaz yang dibaca oleh Abu Bakar. Ada lafaz yang dibaca oleh Umar. Ada lafaz ta'awuz yang dibaca oleh Sayyidina Uthman. Jadi banyak lafaz-lafaz, bentuk-bentuk, jenis-jenis lafaz. Seterusnya, ada lagi lafaz yang diambil daripada Sayyidina Ali. Okey. Apa dia? A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri dengan Allah yang maha agung dan wajahnya yang maha mulia serta kekuasaannya yang maha tersedia daripada syaitan yang direjam. Itu juga adalah antara bentuk-bentuk lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang dibacakan oleh para sahabat yang masyhur, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Adapun lafaz yang masyhur lagi terpilih di sisi jumhur ulama dan Imam Qurra, iaitu lafaz yang terdapat dalam surah Suratul Nahli. Kata Imam Ibnul Barri,
Dan sungguhnya telah datang beberapa khabar hadis yang mengandungi lafaznya. Adapun selain daripada apa yang terdapat dalam surah An-Nahl tidak dipilih. Jadi maknanya lafaz yang masyhur, yang terpilih, yang kita sangat-sangat dianjurkan untuk membacanya dan dikira ianya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam, iaitu lafaz yang terkandung dalam surah An-Nahl. Apa dia? A'udzubillah fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu dia. Mana dia? Surah An-Nahl tadi. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz yang masyhur dan terpilih. Perhatian, cara melafazkan isti'azah iaitu dengan menjaga sifat-sifat yang terdapat pada setiap hurufnya. Sebagaimana kita mentajwidkan setiap kalimah atau ayat Al-Quran. Syekh Abdul Basit Hashim telah meriwayatkan daripada gurunya akan bait syair berkaitan dengan cara-cara melafazkan isti'azah. Jadi nak lafazkan isti'azah pula, jangan suka-suka je main sembrono, ikut nafsu, ikut suka aku je. Tak boleh. Dia ada cara-cara dia. Okey, maka kata ulama berkenaan lafaz itu, dan tarqiqkanlah hamzah pada a'udzu. Dinipiskan a-nya, jangan o, a'u. Okey. Serta pastikan ain. Pastikan, jelaskan ain. A'u, jangan a'u. A'u tu dua hamzah. Satu hamzah, satu ain. A'u. Tekan sikit. Okey. Maka inilah suatu yang telah diputuskan, dan perkukuhkanlah shin. Minash. Tegaskan, tekankan, keraskan sedikit shin yang bertasydid itu. Sebab shin tu ada sifat tafasyi ketika mana dia bersabdu, maka perlu dijelaskan dan ditekankan tafasyinya. A'udzu billahi minash. Jelas minash. Okey. Pada kalimah asyaitan, serta tafkhimkanlah ta, tebalkan ta. Minasyaitan. Wahai saudara yang bijaksana. Maknanya apa? Disuruh kita bunyikan betul-betul huruf-huruf yang terdapat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang kelima, ulama mengatakan bahawa ada dua keadaan membaca isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran, iaitu jahar dan sir. Jadi ada dua keadaan. Boleh ada kalanya kita baca kuat dan ada kalanya kita baca dengan perlahan. Okey, jahar maksudnya kuat dan khafa ketika perlahan. Waktu bila nak baca jahar, bacaan yang kuat ketika membaca Al-Quran dalam majlis ataupun waktu belajar, kerana bacaan tersebut berhajat kepada orang lain untuk mendengar. Kita baca tu memang tujuan kita nak orang lain semua dengar. Contoh kita nak memulakan bacaan di hadapan orang ramai. Nak baca depan orang ramai tapi baca perlahan-lahan. Kenapa? Kan kita kuatkan ketika permulaan bacaan tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Okey. Waktu bila pula nak sir, nak orang kata sembunyikan ataupun perlahankan bacaan, iaitu ketika membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan walaupun di tempat orang ramai. Memang kita baca Quran tu memang perlahan. Tujuan kita memang kita nak baca perlahan-lahan. Jangan pula kita dalam bas tu, dalam bas orang masing-masing ada hal sendiri. Yang driver tengah memandu bas, yang orang lain mungkin tengah baca buku ke, tengah hapus semua. Tiba-tiba kita masuk dalam bas, a'udzubillah. Apa kehenya? Kita nak baca Quran pun, memang kita tak ada niat nak baca Quran kuat-kuat. Sebab kita pun bukan nak orang lain dengar. Maka kita, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Macam perlahan kita, asalkan telinga kita seorang je dengar. Itu. Kemudian ketika membaca di tempat yang sunyi, walaupun dengan suara yang kuat. Kalau kita duduk seorang-seorang, kan? Kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seorang-seorang kita. Kita bukan nak suruh siapa-siapa dengar. Maka boleh baca dengan perlahan. Okey. Waktu bila lagi? Ketika membaca secara bergilir-gilir, sedangkan kita bukan orang yang pertama, dan ketika dalam
kita baca tadarus ramai-ramai. Kan? Baca tadarus ramai-ramai. Orang yang pertama tu dituntut untuk membaca kuat. Sebab apa? Sebab memang kita baca Quran tu nak bagi orang lain dengar supaya orang lain betulkan. Jadi orang yang pertama tu membaca a'udzubillah tu dengan lafaz yang kuat. Adapun giliran orang yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima nak baca ta'awuz boleh, tapi baca perlahan je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sambung. Sambung terus. Boleh. Okey. Jadi tak perlulah nak orang kedua pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk orang ketiga pun a'udzubillahi, tak payah. Kalau nak baca ta'awuz juga, baca secara perlahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teruskan. Okey. Okay, selamat datang yang baru join. Mazilah Abdullah, Zahara Hitam, Rehan Roslan, Ustaz Ali Suparman. Ini semua orang-orang hebat, masya-Allah tabarakah, yang telah melapangkan masa. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih. Macam contoh Puan Nurizi Tahrifin, dia rajin tag rakan-rakan dia, kenal-kenalan dia, saudara-saudara mara dia, tag rakan-rakan supaya mereka juga turut tertarik belajar Al-Quran. Mudah-mudahan dengan hanya kita tag rakan-rakan kita ataupun kita tekan button share, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan share juga pahala dengan kita semua. Boleh ke boleh semua? InsyaAllah. Mudah kan nak dapat pahala? Hanya tekan button share bawah tu. Tekan je. Sebab kita bukan kongsi benda-benda maksiat. Kita kongsi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua yang telah melapangkan masa untuk mendalami ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quran. Okey, saya teruskan. Maknanya ketika bacaan yang bergila-gila. Dan ketika dalam solat, sama ada solat sir, solat yang perlahan, contoh solat zuhur dan asar, ataupun solat jahar, solat maghrib, isyak, subuh, jangan baca kuat a'udzubillah tu. Waktu bila contoh imam, kan imam Allahu Akbar, sunat baca a'udzubillah, tapi bukan baca dengan kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, perlahan je. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mula bismillah tu baru kita baca dengan lafaz yang kuat. Imam. Kalau kita tak imam pun, kita baca perlahan je a'udzubillah tu. Okey? Baik, ketika salat, a'udzubillah dibaca dengan sir, dengan perlahan. Berkata Syekh Hasan Khalaf Al-Husaini, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dengan kuat di sisi mereka itu pada setiap keadaan yang ditentukan dengan syarat memperdengarkan kepada orang lain dan ketika memulakan pengajian dan tiada dikuatkan. Maknanya tak perlu dibaca kuat pun. Ketika mana? Ketika bersendirian atau dalam solat, maka telah diperjelaskan akan keduanya. Kita dah jelaskan tadi. Keadaan bila waktu kuat, bila waktu kena perlahan. Yang keenam, ulama mengatakan bahawa ada 4 cara membaca isti'azah dan basmalah di awal surah. Ni baca. A'udzubillah dengan bismillah di awal surah. Di awal surah Okey. Yang pertama, berhenti pada isti'azah dan pada basmalah. Inilah cara yang paling baik. Contoh, kita baca qul huwallahu ahad Macam mana? Cuba dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad. Itu contoh. Okey, tak tuan-tuan, puan-puan, tak payah sebut berhenti. Tak payahlah, ni saya nak bagi tahu berhenti. Okey, itu yang pertama. Berhenti pada a'udzubillah dan bismillah dan mulakan surah. Yang kedua, berhenti pada isti'azah kemudian menyambung basmalah dengan awal surah. Macam mana? Cuba dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambung. Bismillah dengan huwallah. Yang ketiga, menyambung isti'azah dengan basmalah kemudian berhenti padanya kemudian membaca awal surah. Macam mana? Cuba dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitu. Yang keempat, menyambung ketiga-tiganya sekali. Isti'azah, basmalah dan awal surah. Macam mana?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Sambung semua. Sampailah habis ayat yang pertama. Berkata sahib Ittihaf Al-Bariyah, dan boleh wakaf pada ta'awuz, kemudian boleh juga wasal padanya. Maka bagi mereka itu imam-imam Al-Qur'an dengan 4 keadaan. Jadi 4 keadaan inilah yang dibacakan oleh imam-imam Al-Qur'an, pembaca-pembaca Al-Quran, guru-guru Al-Quran kita. Selamat datang Karimah binti Abu Bakar. Okay. Ahlan wa sahlan wa marhaban semua. Baik, saya teruskan. Muka surat 263. Harus bagi isti'azah itu 4 wajah jika kamu memulakan bacaan, iaitu berhenti pada semuanya. Jadi cara dia berhenti semua. Menyambung tempat kedua sahaja. Sambung pada bismillah dengan awal surah sahaja. Menyambung tempat pertama sahaja, baca auzubillah dan bismillah. Sambung kemudian berhenti. Dan menyambung kedua-duanya. Sambung auzubillah, sambung bismillah, sambung dengan awal surah. Itu cara membaca ta'awuz, basmalah dan awal surah. Okey. Yang ketujuh, ulama mengatakan bahawa ada 2 cara membaca isti'azah di permulaan surah Taubah tanpa basmalah kerana ada larangan padanya. Okey, ini kan awal surah Taubah kan tak ada bismillah. Jadi bacaan ta'awuz tetap dibolehkan. Macam mana cara dia? Okey, yang pertama berhenti pada isti'azah kemudian terus dengan bacaan awal surah Taubah tanpa basmalah. Contoh dia macam mana? Cuba dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Itu yang pertama. Yang kedua, sambung isti'azah dengan awal surah Taubah tanpa baca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Begitu caranya. Itu kalau nak baca a'udzubillah dengan awal surah Taubah. Ingat tak ada basmalah. Berkata Imam Ibn Jazari, dan boleh wakaf padanya ketika melafazkan ta'awuz bagi mereka itu, iaitu imam-imam Qur'an, ataupun diwasalkan sambung terus akannya dengan ayat selepasnya, sama ada basmalah atau selain daripadanya. Habis. Berkata Syekh Ibrahim Samannudi, dan antara surah Al-Anfal dengan surah Taubah, wakaflah kamu atau saktah ataupun wasalkan tanpa basmalah. Ini kaedah. Kalau nak baca akhir surah Anfal, sebab selepas surah Anfal Taubah, terbaca ayat terakhir surah Anfal tu, dia ada 3 cara. Yang pertama, berhenti. Kemudian terus baca bara'atun tanpa baca basmalah. Yang kedua, saktah. Innahu huwas sami'ul alim. Diam sekejap. Kemudian bara'atun minallah. Ataupun innahu huwas sami'ul alim bara'atun minallah. Sambung terus tanpa membaca basmalah. Okey. Yang ke-8. Ulama mengatakan bahawa jika seseorang membaca isti'azah dengan pertengahan surah tanpa membaca basmalah, maka harus baginya 2 cara. Jadi ini tentang seorang apabila dia baca isti'azah dengan pertengahan surah. Dia baca isti'azah dan ini yang ditanyakan tadi. Di tengah-tengah surah tanpa membaca basmalah, maka harus baginya 2 cara seperti di awal surah Taubah, iaitu berhenti pada isti'azah ataupun menyambung terus isti'azah dengan awal ayat yang hendak dibaca. Adapun berhenti pada isti'azah lebih utama jika permulaan ayat tersebut seperti berikut. Okey, contoh ya. Ni kita ambil lah mana-mana ayat. Ni contoh tengah-tengah ayat. Ni tadi pertanyaan tadi oleh siapa tadi, saya tengok balik. Yang ditanya oleh Farah Ilani. Kita nak memulakan bacaan tapi bukan di awal surah. Ni di tengah-tengah surah. Contoh dia ambil kat sini. Di tengah-tengah surah An-Nisa. Okey, macam mana?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita nak mulakan bacaan. Tak payah baca bismillah. Tak payah baca bismillah terus. Allahu la ilaha illahu. Tu cara dia. Berhenti. Yang kedua, lafaz yang pertama, tengok contoh-contoh yang ayat yang kalau kita nak mulakan tu kebetulan menyebut nama Allah, Allahu la ilaha, ataupun nama Allah yang lain Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kenapa? Lebih baik berhenti dulu, lebih utama. Kenapa? Kerana sebelumnya tu ada disebutkan lafaz syaitan yang terkutuk. Kemudian kalau gabungkan dengan nama-nama Allah, maka adalah kurang cantik, kurang hormat, kurang mulia. Sebab kita gabungkan nama syaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke boleh semua? Ataupun kalimah Rabb. Contoh firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, kita nak mulakan tiba-tiba kita jumpa kalimah tu, kalimah Allah. Nak mula bacaan Quran tiba-tiba jumpa kalimah Ar-Rahman. Nak mula-mula baca Quran tiba-tiba jumpa kalimah Rabbana. Maka adalah lebih baik kita baca ta'awuz tu, kita berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baca macam tu. Ataupun yang keempat, dhamir, iaitu ganti nama yang kembali kepada Allah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ini kan surah Fussilat ayat 47. Ini contoh ketika kita nak memulakan bacaan dan dibaca di pertengahan surah. Ataupun nama Nabi SAW. Kita nak baca ayat surah Al-Fat ayat 29. Jumpa nama Nabi. Jangan kita gabungkan syaitanir rajim Muhammadun. Jangan. Okey, macam mana cara dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Muhammadur Rasulullah. Okey, begitu. Itu cara dia. Cara. Boleh tak ni? Boleh ingat tak? InsyaAllah ya. Okey, itu kepada tadi siapa yang tanya tadi? Farah tadi kan? Farah Ilani tanya tadi. Okey, itu jawapan dia. Okey, Farah Ilani tanya, Ustaz, saktah tu adakah diam sebentar kemudian sambung bacaan surah At-Taubah dengan lafaz yang sama? Ya, begitu. Saktah tu ialah diam sekejap, kemudian baru sambung dengan surah Taubah. Itu saktah, itu bacaan saktah. Masih menggunakan nafas yang sama. Tapi kalau kita buka Quran, memang kita nak memulakan bacaan surah Taubah itu, kan bara'atun, cara dia ialah dengan kita waqaf, berhenti terus, ambil nafas baru. Ataupun yang kedua, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bara'atum minallahi wa rasulih. Sambung terus. Mi bara'atun. Itu namanya wasal. Yang kata saktah tu yang boleh tu ialah apabila bacaan kita membaca daripada akhir surah Anfal nak masuk surah Taubah, maka kaedah dia ialah kita diam sekejap. Sami'un alim. Bara'atun. Macam tu. Dia diam sekejap. Alim. Bara'atun. Itu namanya saktah. Itu bacaan akhir surah Anfal nak masuk surah Taubah. Tapi kalau kita nak memulakan pada surah Taubah, ada dua cara sahaja. Sama ada kita waqaf, berhenti terus, ataupun yang kedua kita sambung terus. Habis. Okey. Perhatian. Berselawat dan berdoa merupakan satu amalan yang sangat baik. Okey, maaf saya pun mata batuk sekarang. Berselawat dan berdoa satu amalan yang sangat baik. Bahkan pada keduanya ada kelebihan yang tersendiri. Ia dituntut tanpa mengira masa tertentu. Maka di sini dinyatakan selawat dan doa yang baik diamalkan sebelum membaca Quran.
selawat dan doa ini hanya amalan sebahagian pelajar tahfiz, bukannya satu amalan yang mesti dilakukan. Tak ada dalil yang khusus pun yang mewajibkan dia. Ingat, ada orang kan sebelum baca Quran dia baca apa? Allahumma salli, dia selawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyid. Dan apa-apa dia selawat lah. Dia berselawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kan biasa, saya pun bahkan kalau nak mengajar Quran, sebelum saya mulakan mengajar, membaca Quran, saya akan baca doa. Jadi, adakah memulakan bacaan Quran dengan selawat dan doa tu tak boleh? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Selawat tu dan doa tu dia tidak ada masa-masa yang tertentu. Bila-bila kamu nak baca boleh. Jangan kamu baca kuat-kuat dalam bilik air, udahlah. Ni tengah meneran-neran tu sambil dia selawat. Itu namanya tak hormat. Bahkan baca Quran pun dituntut untuk kita berselawat dulu. Kita ingat Nabi SAW. Bahkan kita istighfar pun boleh. Selain daripada kita lafaz a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab mungkin ada pandangan kata, ini bid'ah. Nabi tak pernah ajar pun sebelum baca Quran selawat. Ini bid'ah. Nabi tak pernah ajar pun sebelum baca Quran baca doa. Yang Nabi ajar apa dia? Siapa yang ikut sunnah Nabi, memulakan baca Al-Quran mesti dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang menambah-nambah, tambah selawat lah, tambah doa lah, itu semua bid'ah. Ini penerangan dia. Selawat sebelum membaca Al-Quran. Ini contoh kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi salatan analu bisirriha hifzul Quran wal amala bihi warzuqni minhu muniran wa sallim tasliman katsiran. Ni contoh selawat. Sebagainya lah. Doa membaca Al-Quran. Allahumma nawwir bi kitabika basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ni contoh doa. Siapa yang ada kitab ni boleh ambil gambar, nanti sebelum baca Quran dia tengok dulu, baca dulu doa-doa ni pun bagus juga. Apa maksudnya? Ya Allah, sinarilah pandanganku dengan kitabmu, iaitu Al-Quran. Lapangkan dadaku dengannya. Jadikanlah anggota badanku beramal dengannya. Permudahkanlah sebutan lidahku dengannya. Perkuatkanlah hatiku dengannya. Segerakanlah kefahamanku dengannya. Kuatkanlah keazamanku dengannya. Dengan daya dan kekuatanmu, maka sungguhnya tiada daya dan tiada upaya melainkan denganmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nampak? Okey. Habis bab isti'azah. InsyaAllah petang ni kita masuk hukum basmalah pula. Boleh ke boleh semua petang ni? Jam 2 suku petang, jam 2 suku di page saya, Quran bersama Ustaz Jeff. Kita akan sambung bab hukum basmalah. Sekarang ni hukum isti'azah pun panjang dah. Huraian-huraian dan penerangan-penerangannya. Mudah-mudahan saya mengharapkan para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman, kemudahan untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan juga kefahaman untuk mengamalkan apa yang kita telah belajar ini, insya-Allah. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama telah melapangkan masa, sama ada yang bersama-sama melalui page Klinik Ngaji Kubat Center yang telah menaja pengajian sebelah pagi dan sebelah petang, insya-Allah. Kita akan sambung petang ni jam 2 suku. Setiap hari Rabu sebelah pagi dan sebelah petang saya akan peruntukkan masa untuk belajar kitab tajwid Al-Quran. Siapa yang berminat nak dapatkan kitab tajwid ini, dia ada 2 jilid. Jilid yang pertama ataupun satu jilid harganya RM80. Jilid kalau nak beli satu set iaitu 2 jilid harganya RM145, insya-Allah. Okey, boleh PM saya, ada nombor saya dekat ruang skrin. Terima kasih juga rupanya Tuan Haji Ahmad Syahidin pun ada juga, Suhaidin pun ada juga, Kak Anizah Omar dan yang lain. Terima kasih. Saya mohon maaf, ampun andai salah silap. Kita jumpa lagi petang ni, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhir dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.